Antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga pagi ini kita termasuk orang yang masih lagi dihidupkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan kita perolehi rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan dalam satu riwayat, seorang anak muda dia bermimpi dia dikejar oleh seekor harimau. Dan kemudian dia lari, dia jumpa sebatang pokok. Dia panjat pokok tu dan berpaut pada satu dahan di pokok tu. Dan dahan yang dia berpaut tu hampir patah. Maka di bawah dahan yang dia sedang berpaut tu ternganga mulut seekor ular yang bakal menelan dia. Jadi kalau patah dahan tu bermakna dia terus masuk ke dalam perut ular. Lalu kemudian dia cuba mencari satu dahan lain untuk meneruskan pautan dia. Dia dapat satu dahan, dan dahan yang dia dapat tu ada pula lebah sedang berbuat sarang. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dengan sebab lebah yang buat sarang ni ada madu dia dan termasuk dalam mulut dia. Lalu dia kata betapa sedap, betapa manisnya madu ni. Lupalah dia dahan yang patah, lupa dia rimau yang mengejar, dan lupa dia ular yang ternganga mulutnya. Dia tersedar daripada tidur. Bila tersedar daripada tidur, dia berjumpa dengan seorang ulama yang namanya Muhammad Al-Wasi. Dia rujuk pada ulama ni. Dia kata, "Tuan, saya ni telah bermimpi tadi malam," dia kata, "dikejar oleh seekor harimau. Saya lari, jumpa sebatang pokok, saya panjat, saya berpaut pada sebatang dahan, tetapi dahan tu hampir patah. Dan di bawah dahan tu ada seekor ular yang ternganga mulutnya. Dan kemudian saya cuba mencari dahan yang lain untuk nak berpaut semula. Dapat satu dahan yang pada dahan tu pula lebah sedang berbuat sarang. Dan ada madunya termasuk dalam mulut dia. Maka apa maksud mimpi saya ni, Tuan?" kata anak muda ni kepada Muhammad Al-Wasi. Maka kata Muhammad Al-Wasi, "Itulah keadaan kau. Yang kau lari daripada kematian disebabkan dengan sebab dunia, maka kau lupa sesuatu yang membahayakan tentang kau. Iaitu rimau yang sedang mengejar itu adalah maut," dia kata, "yang sedang mengejar kita. Kematian ni sentiasa mengejar kita. Di mana pun kita lari, dia sentiasa mengikut kita. Maka bila kita dapat lari, kita panjat sebatang pokok, maka dia kata ular yang ternganga mulutnya tu, itu adalah tanah kubur, lubang kubur yang bakal menelan kamu, dan semua orang akan ditelan dan akan masuk ke dalam tu. Maka madu lebah yang masuk dalam mulut kamu itu adalah sedikit daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri daripada dunia. Disebabkan dunia ni kamu lupa akan kematian yang sentiasa mengejar kamu, dan kamu lupa tentang tanah kubur yang sentiasa terbuka untuk kamu. Inilah hal keadaan manusia, dan inilah hal keadaan semua orang," kata Muhammad Al-Wasi. "Maka insaflah kamu dengan dua perkara yang sentiasa tidak melupakan kamu, iaitu kematian yang sentiasa mengejar, tanah kubur yang sentiasa terbuka." Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kehidupan, alhamdulillah. Kita seronok dengan kehidupan yang kita ada hari ini, masing-masing dengan cara masing-masing. Rezeki masing-masing dengan rezeki masing-masing. Cara hidup masing-masing dengan cara hidup masing-masing. Maka tuan-tuan sekalian, peringatan yang sentiasa Allah Ta'ala beri ingat kat kita dengan kehidupan yang sedang kita lalui dan kehidupan yang sedang diberi ini, dua perkara ni sentiasa mengejar kita dan sentiasa menunggu kita. Yang mengejar kita kematian, yang menunggu kita ni perkuburan. Ini dua perkara yang cukup besar.
Yang manusia sering lupakan tuan-tuan, dan memang dilupakan. Kalau tak diperingatkan, dia akan lupa. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, itu sebab Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia bercakap 9 perkara. Dia kata, aku khawatir dengan suatu masa yang rodanya dapat menggilis keimanan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dia kata, aku bimbang akan sampai satu masa akan ada satu roda masa ni dia dapat menggilis keimanan. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keyakinan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas pun di dalam perbuatan. Ini yang pertama, kata Sayyidina Ali. Keyakinan ni hanya tinggal pada pemikiran, pada perbuatan tak ada kesan apa pun. Ini kita nampak tuan-tuan dan sekalian, keadaan umat Islam hari ini khususnya. Jadi bila sebut dalam soal sesuatu yang Allah Ta'ala janji, syurga, neraka, kematian, yakin tu hanya di mulut. Maka berbekas tak dia pada apa yang dia buat, tak berbekas, tak menunjukkan dia ni orang yang hampir mati. Tak menunjukkan dia ni orang yang akan mati. Tak menunjukkan dia ni orang yang yakin adanya yang Allah Ta'ala sebut tentang alam barzah. Ini yang kita nampak jelas. Sebab manusia hari ini tuan sekalian, dari segi pemikiran, dari segi cakap selepas berfikir, ini memang kita. Tetapi dari segi berbuat bersungguh-sungguh selepas diberitahu, berfikir dan kemudian dia berfikir itu dengan yakin dia buat sehingga meninggalkan bekas, ini bukan kita. Mana kata bekas-bekas kemuliaan, bekas-bekas kebaikan ni tak terkesan. Bukan kita tak diberitahu, kita diberitahu tapi tak ambil berat setelah diberitahu. Dalam soal-soal agama ni kita tak ambil berat, setelah diberitahu tu tak ambil berat. Banyak di kalangan kita hari ni, alhamdulillah kita tahu mana yang salah, mana yang benar, kita tahu. Tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok Azazil, satu malaikat yang menjadi ketua para malaikat, yang mana Azazil ni terbatal segala amalannya selama 120,000 tahun. Dia beramal dengan Allah ni. Yang kata Azazil ni, dia dicipta dan kemudian dia beribadah dengan Allah ni selama 120,000 tahun. Lamanya Azazil ni beribadah kepada Allah. Maka tuan-tuan, dengan sebab satu ya, iaitu tak nak sujud kepada Adam alaihissalam setelah dicipta Adam. Maka dia tak nak sujud tu menjadi penyebab dia terus dilaknat oleh Allah. Ibadah 120,000 tahun. Maka tuan-tuan, dengan keikhlasan kita hari ini, dengan kesungguhan kita, walaupun dalam masa yang tak lama, tetapi boleh menyamai ibadah Azazil 120,000 tahun. Dengan keikhlasan kita dan dengan kesungguhan kita yang didatangkan oleh ulama macam tu penafsiran dia. Maka tuan-tuan sekalian, kita tak mampu nak beribadah sebagaimana Azazil beribadah. Kita tak mampu nak beramal macam mana Azazil beramal. Tapi keyakinan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala janjikan, keyakinan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita yakin. Lalu dengan sebab keyakinan tu berbekas dengan amalan, dengan perbuatan, maka kalah ibadah Azazil selama 120,000 tahun. Ini sebabnya tuan sekalian, apa yang perlu kepada kita hari ini setelah diberitahu kesungguhan, berbuat setiap apa yang kita dah tahu, kan? Lalu keikhlasan, berbuat setiap apa yang kita buat setelah diberitahu. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam soal agama, dalam soal untuk kita ni jadi baik di sisi Allah, dalam soal kita ni untuk dipilih oleh Allah sebagai hamba dia yang diterima amalan sekalian, iaitu kesungguhan dan keikhlasan. Maka ni kadang-kadang kita nampak tak ada kesungguhan dalam soal agama. Agama ni tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Allah melalui Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai benda ni kepada kita. Tak ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi masalahnya kadang-kadang benda ni masih lagi tersembunyi. Hakikat sebenar tak dibentangkan. Yang dibentangkan sesuatu yang orang hari ini boleh dimanipulasi. Ini manusia hari ini.
Kita tengok yang kita kesal apa tuan-tuan. Dan akhir-akhirnya kita nampak ulama-ulama sebagai contoh Syekh Nuruddin. Kita tahu Syekh Nuruddin tuan-tuan, orang yang bersanad ilmu hadis, orang yang kita kata ulama hadis. Jadi kita cari satu ruang, kita cari satu perkara yang supaya Syekh Nuruddin ni tak bersuara. Bukan masalah yang dibentangkan dengan apa yang kita dah tahu, bukan tu tuan-tuan. Tapi ada di sebalik itu. Apa di sebaliknya sekalian? Iaitu orang-orang yang tak puas hati dengan Syekh Nuruddin ni, yang menghentam Wahabi, sebab di sebalik tuan-tuan, orang-orang Wahabi yang nak menutup mulut Syekh Nuruddin. Maka tuan-tuan, kalau kita hari ni tak faham hakikat sebenar kenapa Syekh Nuruddin ni dikeluarkan surat perkeliling sampai ke tahap yang macam tu, bermakna kita orang yang bersama akan menghidupkan pemahaman Wahabi dalam negara kita sendiri. Selama sekalian kita hidup dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan ulama-ulama pondok, dengan ulama-ulama tua, yang kita beramal hari ni, seronok dah beramal hari ni dengan tahlilnya, dengan zikirnya. Cuba kita tengok tuan-tuan sekalian, malaikat Jibril alaihi salam ketika mana dia baru diciptakan, dia cerita dekat Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, aku nak cerita kat kau, dia kata, macam mana aku ni ketika baru diciptakan, aku dibiarkan oleh Allah Ta'ala 10,000 tahun. Aku pun tak tahu nama aku siapa. Dibiarkan oleh Allah 10,000 tahun. Setelah 10,000 tahun, baru Allah Ta'ala panggil aku, ya Jibril. Baru Allah Ta'ala panggil. Lalu kemudian setelah dipanggil oleh Allah dengan nama tu, Jibril menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Maka tuan-tuan, setelah dijawab oleh Jibril, Allah kata dekat Jibril, wahai Jibril, sucikan akan aku, kata Allah. Maka Jibril alaihissalam mula menyebut subhanallah selama 10,000 tahun. Bermakna umur Jibril dah 20,000 tahun. Dan kemudian bila dah cukup 10,000 tahun menyebut subhanallah, kemudian Allah berfirman lagi kepada Jibril, wahai Jibril, puji akan aku. Maka Jibril kata, alhamdulillah. Maka selama 10,000 tahun Jibril melafazkan kalimah alhamdulillah. Mana umur Jibril dah 30,000 tahun. Dan kemudian dah cukup 10,000 tahun dengan kalimah alhamdulillah ni, maka tuan-tuan, Allah kata pada Jibril, wahai Jibril, aku sebagai aku ni Allah Tuhan bagi kamu. Maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Jibril mengucap la ilaha illallah wallahu akbar 10,000 tahun. Dah 40,000 tahun umur Jibril. Maka tuan sekalian, lalu Allah berfirman kepada Jibril, lalu berselawatlah ke atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10,000 tahun. Mana umur Jibril 50,000 tahun, 10,000 tahun penciptaan dalam kekosongan, 30,000 tahun penciptaan dalam zikir, 10,000 tahun penciptaan dalam berselawat. Maka tuan-tuan sekalian, melengkapi umur Jibril ni dengan zikir dan salawat. Ini yang selama ni ahli sunnah wal jamaah hidupkan. Ini yang selama ni Wahabi sekalian, dengan apa yang kita zikir, dengan apa yang kita salawat, disalahkan, dikafirkan kita ni. Maka tuan-tuan, bila Syekh Nuruddin, seorang ulama hadis, cuba untuk ditutup mulutnya dengan hujah-hujah yang bukan sebenar, maka tuan, kebimbangan bagi kita hari ni. Kebimbangan bagi kita. Sebab apa? Kita dah lama dah berpegang. Kita dah lama dah beramal. Dengan kita panggil ulama-ulama tua dulu hidupkan, cuba kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita. Alhamdulillah. Ini suatu kebimbangan sekalian. Kita hari ini dibimbangkan oleh banyak perkara. Antaranya hampir hidupnya Wahabi dalam masyarakat kita. Yang kedua, kita bimbang hari ini dengan apa yang dibuat oleh orang yang bukan Islam. Kita tahu apa yang dah terbina di Bukit Jalil, kan? Calvary Convention Center. Apa dia sekalian? Gereja terbesar di Asia Tenggara. Yang kita tahu di Bukit Jalil sekalian. Yang mana dalam gereja ni ada satu department dalam gereja, kan? Department khusus untuk orang-orang Melayu.
Dalam gereja yang dah pun siap di Bukit Jalil ni, ada satu department khusus untuk orang-orang Melayu Islam yang nak mengadu apa, yang kalau susah, yang nak ditolong, dia pergi ke sana, maka boleh, bukan dia nak ajak masuk Kristian, tapi dia minta orang Melayu datang ke situ. Dia sediakan semua, dia sediakan gerai, dia sediakan tempat kursus, dia sediakan dewan komplit. Yang kata gereja yang terbesar di Asia Tenggara yang baru siap, yang ada kat Bukit Jalil hari ni. Maka tuan-tuan dan puan, kebimbangan kita daripada segala penjuru hari ini, maka dengan keyakinan kita kepada Allah, kalau dengan sebab yakin lalu kita tak mendatangkan bekas, kita hilang kekuatan. Kekuatan kita hilang tuan-tuan. Islam kita makin terhapus sedikit demi sedikit. Maka hari ini tuan, dihidupkan pula setiap hari pada pandangan mata kita, pada pendengaran kita, yang ada di depan kita hari ini, ada dalam rumah kita, bentuk-bentuk hiburan yang melampaui batas. Apa tuan-tuan? Yang dihidangkan oleh Astro. Maka semua ni nak melenyapkan agama yang kita anut, keyakinan yang kita pegang selama ni. Kita bimbang tak tentang benda macam ni tuan-tuan? Kadang-kadang hati kita tak rasa bimbang sebab dilekokan sedikit dengan nikmat dunia. Ini masalah. Ini yang pertama kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, banyak orang yang baik tapi tidak berakal, tapi ada orang berakal tapi tidak beriman. Ini kata Sayyidina Ali yang kedua. Banyak orang yang baik tapi tidak berakal, ada orang berakal tapi tak beriman. Ini tuan-tuan. Kita tengok alhamdulillah banyak orang baik-baik dari segi zahir kita baca memang dia baik tapi tak berakal. Macam kita tahulah tuan-tuan sekalian, baru-baru ni kan saya pun baru diberitahu. Siapa? Seorang ustazah pengurusi pondok. Tuan-tuan dan puan tahulah siapa dia kan. Tak payah nyebut nama pun tahu rasa. Jadi dia pergi condemn orang-orang yang nak jadi baik, yang dah jadi baik, dia pergi condemn. Apa masalah tuan-tuan? Kan? Kita tengok artis-artis yang berubah disebabkan ikut ustaz-ustaz ni, ikut ustazah-ustazah tu. Patutnya kita hari ni berbangga, bersyukur dengan perubahan yang ada pada artis daripada seksi pakai tudung. Salah seorang artis yang penyanyi lagu dangdut ni rajin ikut kuliah saya. Siapa tuan-tuan? Iwan tu. Tuan-tuan kau nak Iwan kau tak kau nak? Jangan buat-buat tak kenal lah tuan-tuan. Iwan penyanyi dangdut tu. Kan? Saya berkuliah di masjid, di Masjid Ampang. Dia cukup ikut kuliah saya. Yang kata Iwan ni dengan 3-4 orang sahabat-sahabat dia. Saya tak perasan dia. Kan? Jadi satu hari itu dalam 2 tahun lebih lah, saya ngajar kat situ tuan-tuan, tafsir ayat-ayat ahkam. Maka bila saya ngajar situ, Iwan ni dengan 2-3 orang jumpa saya, ustaz perasan saya tak? Kata, kita mana nak perasan. Jadi kawan dia cakap lah, ni lah ustaz penyanyi Iwan tu, penyanyi dangdut. Alhamdulillah berubah. Memang dia nyanyi lagi sekarang, dia buat rakaman lagu-lagu nasyid. Kita bangga tak dengan artis yang macam ni? Lalu tuan-tuan sekalian, sebab kita rasa kita the best. Memang kita pandang dia tu the best. Siapa? Ustazah pengurusi pondok ni. Dengan keilmuan yang dia ada. Kita kata doktor kan, PhD. Alhamdulillah kita baca ilmu dia daripada sijil yang dia ada. Maka tak berakal tuan-tuan. Tak berakal. Sepatutnya dengan ilmu yang ada, dengan akal yang cukup sempurna ni, berfikir dia, lalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Artis ni daripada seorang yang seksi, daripada seorang yang tak menghidupkan agama, hari ni tuan-tuan, dia boleh hidupkan agama, dia jadi role model, dia pakai tudung, dia boleh bercakap depan orang banyak. Jangan kita hari ni pergi mengatur dia, ini ustazah ekspres, ini ustaz ekspres. Kita tu pandang dia the best dah, sebab dengan apa yang kita boleh baca daripada apa yang dia ada. Tetapi dalam masa kita pandang dia best, memang dia anggap dia the best. Ini kesilapan yang dia tertipu oleh iblis laknatullah.
Itu sebab tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tengok Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu hari iblis datang mengejutkan Syekh Abdul Qadir Jailani sembahyang subuh. Polik ke tak polik? Syekh Abdul Qadir Jailani ni kita tahu salah seorang ulama yang hebat, wali Allah. Iblis laknatullah datang ke rumah dia, kejutkan dia untuk bangun solat subuh. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan tak kena ni iblis. Ya, datang kejutkan dia untuk bangun solat subuh. Syekh Abdul Qadir Jailani pun heran, kenapa pula iblis ni datang kejutkan aku supaya aku tak terlewat, supaya tak terbabas daripada solat subuh. Dia pun tanya dekat iblis. Dia kata, kenapa kau datang kejutkan aku untuk sembahyang subuh? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani pada iblis laknatullah ni. Apa kata iblis ni? Sebab aku bimbang. Aku bimbang kau terlewat sembahyang subuh. Kenapa pula kau mesti bimbang aku terlewat sembahyang subuh? Kiranya baguslah kalau aku terlewat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata iblis, sebab aku bimbang, katanya, kalau kau terlewat, niscaya engkau akan menambah amalan kau lebih daripada biasa. Sebab terlewatnya engkau tu, kau akan menambah, kau akan bertaubat, kau akan menambah amalan lebih daripada biasa. Tu sebab kata iblis, aku kejutkan kau sembahyang subuh. Ini tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani sembahyang subuh pun pernah dikejutkan oleh iblis. Hebat dia, tapi dia rasa dia tak hebat. Dia bertambah amalan, dia rasa masih sedikit. Ini kita pandang dia hebat dan kita tahu kehebatan dia dengan sebab apa yang dia ada. Kita panggil dia doktor dengan sijil yang dia ada ni, PhD dan sekalian. Lalu memang dia rasa dia hebat, maka iblis menang di atas dia, hilang akal dia dalam hal yang baik-baik. Lalu dia pergi condemn orang baik sebab dia kata dia terbaik. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan pun faham, nampak aku tak nampak ni? Bukan nampak saya. Kan? Nak cerita ni macam mana hal keadaan yang kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu banyak orang yang baik tapi tak berakal, ada orang berakal tapi tak beriman. Banyak orang baik tak berakal, ada orang berakal tak beriman. Kita nampak alhamdulillah orang-orang ni orang berakal tapi tak beriman pula. Kita bercakap ke dia, dia suka nak kilih cakap kita balik, dia suka nak jawab apa yang kita beritahu, dia suka nak berhujah dengan apa yang dia faham, bukan dari sudut sebenar, tapi dia nak berhujah melawan kebenaran yang kita bercakap ke dia. Berakal ya? Berakal yang tak beriman. Ini yang kedua kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, ada lidah fasih tetapi berhati yang lalai. Yang ketiga, ada orang yang lidah dia cukup fasih, baca Quran cantik, baca hadis cantik, dia membahaskan sesuatu daripada Quran ni cantik, bercakap sesuatu daripada hadis ni cukup cantik, tapi hatinya penuh dengan kelalaian. Dia bukan yang kita boleh numpang, bukan orang yang kita boleh berpaut daripada dia ni. Tak ada apa-apa dia ni sekalian. Numpang tak boleh, berpaut pun tak boleh, apa pun tak boleh, sebab hati dia lalai. Dari segi kalam, kalau dia bercakap ni, kita pandang dia orang yang the best dari segi cakap. Dari segi menghidupkan amalan, dia terjauh daripada amalan-amalan yang sepatutnya dia hidupkan. Itu sebabnya keberkesanan daripada apa yang dia buat tu tak nampak hidup dalam diri dia. Bila sebut susah sikit dalam hidup beragama ni, dia tak sanggup. Dia nak hidup senang. Ini kita nampak tuan-tuan sekalian. Kan? Ini kita nampak contoh siapa tuan-tuan? Contohnya ustaz nikah kahwin. Tuan-tuan dan puan, kena tak ustaz nikah kahwin? Kan? Kena rasa. Jadi makna kita nak bawa contoh mudah ya. Kan? Kita nak bawa contoh mudah. Tuan-tuan, ini perkara sensitif sikit. Tapi jangan ambil benda ni serius. Cuma kita nak cakap dari sudut yang mana hak, yang mana sebenarnya bukan yang hak. Jadi ustaz nikah kahwin tu baru-baru ni ada ceramah dia. Kan? Ni perkara ni kalau orang perempuan dengar tak berapa nak seronok tuan. Cuma kita nak memperbetulkan sedikit.
Kan? Dia kata dalam bab isu poligami. Dia kata dalam bab isu poligami. Dia kata mana yang baik, minta maaf ataupun minta izin. Mana yang terlebih baik? Minta izin atau minta maaf dalam bab isu poligami. Mungkin tuan-tuan dan puan ada dengar ceramah ustaz nikah kahwin ni kot. Kan? Dia kata mana yang terbaik antara minta izin dengan minta maaf. Cuma kita nak perjelaskan dari sudut hukum dengan apa yang dia ceramahkan. Maka dan sekian dari sudut hukum yang sebenar. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab fiqh kalau kita tengok minta izin ni bila nak berpoligami pun tidak ada dalam syarak. Minta maaf setelah berkahwin yang kedua pun tidak ada di dalam syarak. Benda ni memang dianggap oleh orang perempuan sensitif. Macam tu senang benda orang lelaki-lelaki. Kita nak bercakap hukum. Nak kena faham sikit. Jadi sebab minta izin ni tak perlu kepada isteri yang pertama bila kita nak kahwin, yang kedua just untuk beritahu saja, itu ada. Tak perlu minta izin. Sebab bila sebut suatu keizinan itu syariat. Bila sebut pemberitahuan itu adab. Kita nak kena faham. Maka ustaz nikah kahwin dia seronok nak bercakap. Dia seronok nak bercakap, mana-mana orang lelaki-lelaki dia kata minta izin ni payah, maka minta maaf tu lebih baik, dia kata. Minta izin dia kata taubat lahun, orang perempuan ni tak beri, dia kata. Maka tak perlu minta izin, dia kata minta maaf lepas kahwin. Mana ada orang kahwin yang kedua dengan isteri yang kedua bersalahan dengan syarak? Bersalah dia pada isteri yang pertama, tak salah dari sudut hukum, itu hak dia. Dan bila dia dah berkahwin, dia orang yang tahu bahawa dia orang yang wajib berlaku adil pada keduanya. Jangan anggap perkahwin ni satu keseronokan. Tapi perkahwin ni suatu tanggungjawab yang hari ni kita tanggung, akhirat kita kena jawab. Jadi bila sebut kahwin dua ni orang laki-laki jangan senyum sampai ke telinga. Kan? Kita nak perjelaskan hukum, nak memperbetulkan apa yang dibentangkan oleh ustaz nikah kahwin ni. Dalam syarak tak perlu minta izin dan tak perlu minta maaf. Sebab minta maaf itu apa sebab tak perlunya? Sebab apa yang dibuat oleh laki-laki berkahwin tanpa beritahu isteri yang pertama bukan satu kesalahan dari segi syarak. Just dia beritahu. Bila dia beritahu, dia kena mendidik isteri yang pertama dengan kelembutan. Kau kena terima, dah takdir Allah abang bernikah lagi satu, dah tak boleh nak kata apa. Kan? Kalau kau marah, ini dah ditakdirkan oleh Allah. Tapi abang berjanji insya-Allah abang boleh berlaku adil. Boleh tak tuan-tuan saya nak tanya ni? Tuan-tuan boleh tak ni? Kan? Ini hukum sebenar. Jadi jangan kita hari ni daripada hukum sebenar kita nak pi kalih untuk nak menyeronokkan orang, tak. Cuma adab, tuan-tuan. Adab selama ni kita berkongsi hidup bersama dengan isteri kita, adab. Adab ni maksud apa tuan-tuan? Itu sebab kita nak kena faham. Yang dimaksudkan adab ni sehingga seseorang itu dalam keadaan yang kita ni ada keseronokan sedikit sebanyak, mudah-mudahan dia ni boleh terima. Dalam keadaan kita ni sedikit ada keseronokan, mudah-mudahan dia boleh terima. Adab begitu. Jadi bukan keizinan dan kemaafan itu yang sebagai hujah, bukan. Maka tuan sekalian, itu sebab kita nak bercakap dalam soal hukum walaupun untuk nak rasa seronok orang, biar tepat. Jangan nak cari keseronokan, ketepatan tu tak ada. Ini yang dimaksudkan, tuan-tuan. Baca Quran ni hebat, baca hadis ni hebat, hati tu lalai daripada nak terangkan cerita sebenar, menafikan kedudukan sebenar. Maka seolah-olah seorang suami ni memang bila nak kahwin lagi satu wajib minta izin. Mana ada hukum. Lepas tu wajib pula minta maaf. Mana ada hukum. Bukan dia buat benda salah. Nikah dua ni salah ke tuan-tuan? Kan? Tak salah no nikah dua. Bagi orang yang mampu dia boleh bernikah dua.
Boleh tak untuk dia tak beritahu isteri yang pertama? Boleh, tak ada masalah. Tetapi afdal diberitahu sebab nanti takut berlaku sesuatu perbalahan sesudah daripada tu. Jumpa anak dia berkahwin pula satu bapa. Ini wal-iyazubillah. Jadi itu sebab tuan-tuan, bila kita baca Quran, bila kita baca hadis, sesuatu penjelasan setiap daripada apa yang kita baca kena clear daripada apa yang nak diterangkan. Ini termasuk hati yang sebenar, bukan hati yang lalai. Maka tu sebab kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada lidah fasih tapi berhati lalai. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Sayyidina Ali, ada yang khusyuk namun sibuk dalam bersendirian. Ada yang khusyuk tetapi dalam kekhusyukan dia tak kisah apa yang berlaku sekeliling. Dengan Allah ni dia cukup khusyuk. Kekhusyukan yang sebenar tuan-tuan, dia ambil borek terhadap apa yang di sekeliling. Ini kekhusyukan yang sebenar. Sebab agama Allah ni dia nak hidupkan betul-betul dengan jiwa, dengan hati dia. Yang kita nampak hari ni tak hidup dengan jiwa. Kadang-kadang cuma hidup di hati, tak hidup pada jiwa. Dan ada kalanya hidup di jiwa, tak hidup di hati. Khusyuk tu nampak. Nampak, alhamdulillah, kita nampak dia ni di masjid, di surau ahli zikir. Kalau ustaz-ustaz duk mengajar ni khusyuk betul sampai lolap lah dia tuan-tuan. Kan khusyuk itu. Memang betul-betul khusyuk kan. Tapi sekeliling ni dia tak pernah nak ambil tahu, nak meletup ke, nak runtuh ke, nak apa ke lah tak pi. Khusyuk tu cukup cantik dah nampak kan. Tapi terhadap sekeliling ni dia tak ambil tahu. Maka adakah itu khusyuk? Itu tidak khusyuk sebab dia mementingkan diri sendiri atau disebut selfish wal iyazubillah. Dalam Islam tidak ada selfish. Dalam Islam dan sekalian, dia kena hidup dengan masyarakat, dia kena hidupkan masyarakat bersama dia dan dia kena hidup dalam masyarakat. Ini Islam. Khusyuk ni bukan bersendiri tapi khusyuk ni kebersamaan, bersama dengan orang. Begitu. Jadi kita hari ni jangan tertipu. Kan? Setengah orang dan sekalian dia rasa dia sembahyang baik, dia zikir baik, baca Quran baik, dia duduk sendiri, pergi masjid duduk sendiri. Maka itu kesilapan. Itu sebab dan sekalian. Dalam satu riwayat, ada seorang anak muda ni sekalian. Dia maksiat ini pakaian dia. Lalu kemudian satu hari sampai ke tahap dia ni jadi orang yang sedar disebabkan oleh beberapa perkara. Dia jumpa orang alim di zaman tu namanya Muhammad Al-Jahdar. Dia jumpa Muhammad Al-Jahdar. Dia kata kepada Muhammad Al-Jahdar dalam keadaan dia menangis, dia kata, Tuhan, saya ni sebelum ni maksiat ni pakaian saya, cara hidup saya, rutin harian, dia kata. Maka saya bersyukur kepada Allah, saya dah sedar dan saya berjalan menuju kepada Allah dengan taubat yang banyak. Dalam saya bertaubat ni, dia kata, dengan taubat nasuha, cuma saya membimbangi hal-hal yang kecil-kecil yang saya tak nampak, saya lupa untuk nak beristighfar. Tuan-tuan, dengan taubat nasuha ni habis dah segala apa yang kita buat dulu. Tapi kebimbangan anak muda ni perkara yang kecil. Dia sangat bimbang, dia lupa nak beristighfar. Walaupun taubat nasuha dah jalan, istighfar nak dijadikan rutin tu dia lupa. Dia takut itu. Maka Muhammad Al-Jahdar ni cakap dekat dia macam ni lah. Dia kata, bukan keadaan kau ni, hal kau ni mengaji dengan aku. Dia kata bukan. Dia kata kau pergi masjid sembahyang berjemaah asar kan, dia kata dah habis kau sembahyang, dia kata kau perhatikan orang dah pakat-pakat balik semua. Ada satu orang laki-laki, kau jumpalah laki-laki itu, kau jadikan laki-laki itu guru kau. Kata Muhammad Al-Jahdar. Maka tuan-tuan, Muhammad Al-Jahdar ni tak beritahu pun sifat dia macam mana, nama dia siapa, orang ni macam mana, dia tak beritahu. Anak muda ni pun dia pergilah masjid. Habis-habis sembahyang asar, dia tengok orang semua beransur-beransur balik ni. Lalu dia nampak ada satu orang laki-laki di sudut masjid tu sedang baca Quran dengan khusyuk.
Dia bercakap dalam hati dia, mungkin inilah guru aku agak. Dia pun pergilah tuan-tuan duduk di sisi orang yang baca Quran ni, lalu orang baca Quran ni tak menoleh langsung ke dia. Leko dengan baca Quran, menoleh dak, tanya dak, dia nak ganggu dak lah sebab orang ni sedang baca Quran. Lama dia tunggu ni sekalian, lalu orang ni tak menoleh langsung ke dia, bercakap dalam hati dia, mungkin ni bukan guru aku. Dia perhati pula dalam masjid tu seterusnya, dia nampak satu orang sedang menyelak-nyelak kitab dalam masjid di satu sudut. Dia pergi pula dekat orang tu sebab dalam hati dia cakap, mungkin ni guru aku agak. Dia pun pergilah dekat orang tu, duduk di sebelah orang yang menyelak-nyelak kitab ni dengan khusyuk sungguh-sungguh ni. Orang ni pun tak menoleh langsung ke dia. Langsung tak menoleh. Maka tuan-tuan, dia tunggu-tunggu begitu punya lama, orang ni tak menoleh, dia pun tak nak ganggu sebab orang ni tengah baca kitab. Dia kata, mungkin ni bukan guru aku. Lalu tuan sekalian, dia tercari-cari siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh ulama tu, orang yang bakal jadi guru dia. Dia tak nampak siapa tak. Dia pun keluar daripada masjid untuk nak pergi jumpa Muhammad Al-Jahdar, nak jumpa orang alim ni semula, nak refer, nak tanya siapa yang tuan maksudkan yang bakal jadi guru saya ni. Keluar daripada masjid, dia nampak ada seorang tua sedang membersihkan kawasan masjid. Lalu orang tua yang membersihkan masjid ni sehingga kan di celah-celah tempat masjid yang kecil-kecil yang tak terlihat kekotoran oleh mata kasar ni pun dibersihkan, dicungkil. Yang mata kasar tak boleh tengok kekotoran itu pun dibersihkan. Maka anak muda ni jumpa orang tua ni. Dia kata, pakcik, buat apa pakcik bersihkan satu tempat yang mata kasar pun tak nampak, yang tempat tu kotor? Buat apa bersihkan? Apa kata orang tua ni? Inilah manusia. Demi Allah, kata orang tua ni, yang sentiasa melupakan sesuatu yang dia buat yang kecil, tapi Allah Ta'ala maha tahu sekecil mana pun setiap apa yang dia perbuat, daripada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Maka bila sesuatu yang kecil bersihkan, yang luar barulah boleh dihukumkan sebenar-benar bersih. Tapi hari ini kebanyakan orang, bila dia tengok bersih, cantik dan sekalian, bagi dia dengan sebab dia tengok cantik, bersih dah. Dia nampak masjid itu sergam indah, dia nampak indah dah dan sekalian. Itu sebab dan sekalian, ada satu surau di Ceras. Saya WhatsApp dengan grup surau ni. Kan? Jadi minggu lepas keluar dalam WhatsApp grup surau ni. Maki hamun. Siapa? Orang surau. Geram, marah. Sebab apa? Surau ni saya mengajar kat situ. Sebulan 2 kali hari Jumaat malam. Maka tuan-tuan, surau ni baru-baru ni minggu lepas kan budak cuti sekolah ni. Kolah dia cantik tuan-tuan. Kolah dia dibuat kolam renang ke budak-budak. Kolah surau tu dibuat kolam renang. Kan? Jadi kolah tu memang panjang kan? Kalau kita pergi kita ambil ke kolah. Dan surau tu memang very nice lah. Cantik surau tu. Dengan kolah dia pun cantik. Kolah tu dibuat kolam renang. 5-6 orang parking basikal elok tuan-tuan, tapi pagar dia berenang dalam kolah. Keluar dalam WhatsApp grup surau ni, yang maki hamun pun ada, ni celakalah anak siapa ni, geram. Maka Jumaat malam ni tuan, yang lepas ni saya pergi kuliah kat situ. Saya bercakap tuan-tuan, kita orang mengaji. Kita yang datang surau ni orang mengaji. Bila kita orang mengaji, tolong tunjuk satu sifat yang kita ni dengan sebab mengaji tu ada satu sifat yang tak ada pada orang yang tak mengaji. Apa dia? Sabar. Jangan mudah terlafaz, jangan mudah terkeluar daripada mulut. Sabar. Geram, marah, simpan ke dalam. Macam mana kita marah, macam mana kita geram, simpan ke dalam.
Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk. Saya sampai awal, saya sampai ke 7 ke surau tu sebelum maghrib. Maka ada satu orang ni, dia taman sebelah. Dia bukan taman tu, dia taman sebelah. Dia bila setiap kali saya kuliah, dia akan datang. Maka dia tunggu kedatangan saya tu. Dia orang pertama datang, saya tengok. Saya sampai, dia pun dah ada. Dia turun kereta, dia pun sembang. Dia kata, "Ustaz tahu tak surau ni hari tu, kolah kita ni," dia kata, "budak-budak 5-6 orang jadikan kolam renang." Saya tahu, kata, baca dalam WhatsApp. Jadi ni saya nak beritahu ke Ustaz. Saya seronok dengan surau ni Ustaz, dia kata. Tapi dalam surau ni ada something. Kita nampak boleh satu bumbung tapi perbalahan teruk. Selama ni saya tak tahu. Yang kita datang mengajar, kita buka kitab, dia pun buka kitab sekalian, habis-habiskan dia boleh salam sama-sama, boleh selawat sama-sama, ada perbalahan dalam surau. Mana kata bersatu hati itu tak ada, eteh nama Allah, eteh jalan Allah ni tak ada, cuma nampak zahir ya. Maka tu sebab bila kita nampak zahir yang baik, memang kita berhusnuzon, kita sangka baik. Tetapi dalam sangkaan baik kita tu ada benda tak baik cukup banyak. Ini yang manusia sering lupa. Jadi sekalian, dalam sangkaan baik kita tu memang satu tuntutan daripada Allah. Kita tengok baik, kena sangka baik. Tengok yang tak baik, kan kita bersangka baik ke dia. Tapi dalam yang kita sangka baik, pada yang baik kita tengok tu banyak benda tak baik. Maka sekalian, itu sebab Allah Ta'ala hukum surau tu. Hukum yang macam mana? Buang air satu kolah. Marah orang-orang ahli surau, AJK ni marah pada anak-anak sampai keluar dalam WhatsApp perkataan-perkataan tak elok. Kalaulah dibaca oleh orang yang tak datang ke surau selama ni, macam ni ke akhlak orang yang datang surau? Sikit punya hal berlaku, takat kolah boleh dibersih, air boleh dibayar, duit orang derma banyak. Tapi marah kepada anak-anak ni, keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, tahap kesedaran kita dalam kita berilmu, dalam kita beramal, dalam kita datang ke masjid, dalam kita datang ke surau, tahap kesedaran tu teruk lagi rupa kita ni. Nampak tu cantik dah, alhamdulillah dia datang surau, datang masjid. Tahap kesedaran tu teruk. Nak sedar tu masih teruk lagi. Nah ini. Itu sebab tuan, kita tak nak kita termasuk dalam golongan hati yang dilalaikan oleh Allah. Ini dia, wal iyazubillah. Sebab dia sibuk, dia rasa dia khusyuk, dia sibuk menyendiri, tak kisah orang. Maka tu sebab anak muda ni dia jumpa ulama, dia cakap tentang diri dia. Dia tak nak dilihat sibuk dan dia rasa sibuk padahal banyak benda yang tak selesai. Kita ni macam tu tuan-tuan. Kena selesai banyak hal dalam hidup ni. Demi untuk agama kita sendiri. Nak jaga rumah Allah, nak jaga kalimah Allah, nak jaga diri kita ke jalan Allah. Semua benda kita nak jaga. Begitu. Dan kemudian seterusnya lagi kata Sayyidina Ali. Ada ahli ibadah namun mewarisi kesombongan iblis, laknatullah wal-iyazubillah. Ada ahli ibadah, sombong dia tu, dia mewarisi kesombongan iblis. Ini tuan-tuan. Nampak tak kayak kita orang-orang macam ni? Nampak. Jelas. Dari sudut ibadah dia kita nampak cukup cantik tuan-tuan. Cukup cantik dari sudut ibadah. Sombong tu, sombong iblis. Dia ibadah ni kadang-kadang nampak cantik, kesilapan dalam ibadah ada, tak boleh pula ditegur. Marah dia bila negur tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan dan puan sekalian. Kadang-kadang saya nampak kan, bila kita semayang, kan bila kita pergi surau ke surau, masjid ke masjid, kita nampak ada orang-orang veteran. Sebut orang tua kan marah pula. Orang veteran, dia sembahyang sunat tu kan, jelas nampak kayak kita. Bila dia bersujud tu,
bukan sekadar tapak tangan yang cicah pada lantai, tetapi sampai ke siku ni cicah ke lantai. Orang veteran yang memang kita nampak kadang-kadang. Jadi tuan sekalian, masalahnya orang-orang yang kita nampak macam ni, habis-habis semayang kan, dia tak duduk dalam majlis ilmu, dia terus balik. Kalau habis-habis semayang kita terus tegur dia, tuan, hijau muka kan? Kan? Ibadah tu nampak tu cantik dah, datang ke surau berjemaah, tapi sombong ni tak boleh kena tegur, tak nak duduk dalam majlis ilmu untuk nak memperbetulkan diri, cukup sombong. Dia rasa bagi dia bila dah datang surau sembahyang berjemaah, lengkap dah agama dia. Nak melengkapkan ibadah dia, nak menyempurnakan ibadah tuan, kena duduk dalam majlis ilmu, tapi sombong dia, dia cuma boleh beribadah, tak boleh untuk nak membetulkan ibadah dengan ilmu. Berapa ramai orang macam ni? Memang kita sangka baik, habis-habis sembahyang dia balik, mungkin dia ada kerja. Tuan-tuan dan sekalian, sehari semalam 24 jam. Kalau waktu ilmu hari ni yang formal dan sekalian, cuma lepas maghrib, ya. Cuma ada setengah-setengah surau dia buatlah lepas lepas zuhur. Waktu zuhur, bukan lepas zuhur, waktu zuhur, lunch time tu. Macam Ittihadiyah section 9. Kan? Dan lepas subuh ni Sabtu Ahad ataupun weekend atau cuti-cuti umum ni. Mana kata orang sekalian, waktu yang formal sebenarnya lepas maghrib dalam 24 jam. Nak betulkan sikit ibadah yang kita buat selama ni, supaya bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Paling tidak, kalaupun benda tu tak diajar, kita bertanya, salah tak saya buat macam ni, tepat tak saya buat macam ni. Tapi tanya tak, duduk pun tak, ibadah nampak cantik. Ini siapa? Ini iblis. Sombong iblis tu ada dalam diri dia. Ibadah nampak cantik tapi sombong, wal-iyazubillah. Dan seterusnya kata Sayyidina Ali lagi, ada ahli maksiat rendah hati bagaikan ahli sufi. Allahu Akbar. Dia ahli maksiat sekalian, kan? Jahat ni Tuhan yang Maha tahu. Tapi duduk depan kita ni, kalau dia bercakap tuan-tuan, cair kepala otak kita mikir dia ni. Kan? Tarik telinga pun cair duduk dengar apa yang dia cakap ni. Kan? Perwatakan dia sekalian, redup mata kita tengok sojuk waktu mata. Macam ahli sufi, padahal ahli maksiat. Dari segi bercakap, kalau kita tengok dia berlakon hari ni, tambahan pula kalau berlakon tuan-tuan sekalian. Itu sebab tuan sekalian, di Negeri Sembilan, di Jelebu, ada seorang bomoh ni dia tanam susuk. Dia kira artis. Saya nyebut ni tuan-tuan jangan pergi cari pula. Kan? Jadi dengan bomoh ni diperkatakan orang. Saya cakap kerana Allah dalam rumah Allah ni. Bukan kita nak buat cerita seronok-seronok dah. Diperkatakan orang tentang bomoh ni, dia ni hebat, dia ni tanam susuk. Artis-artis ni memang dia banyak tanam susuk. Maka tuan-tuan, saya ada seorang kawan, saya rapat dengan dia. Jadi saya cakap dengan kawan dia, orang Jelebu. Dia duduk di Seremban. Saya kata, dengar tak bomoh-bomoh sekian? Oh, tahu sangat Ustaz, kampung sekian-sekian-sekian. Dia ni orang Melayu, tapi tak pernah semayang. Pakai seluar pendek ni every time lah, every day. Setiap hari ni pakai seluar pendek. Dan perbomohan yang dia jalan itu perbomohan cara siam. Mana dia ni dipanggil bomoh siam. Jadi saya pun cakap dekat kawan ni, saya kata, abang kan orang Jelebu, bawa saya, tapi kita berlakon. Kan? Berlakon apalah kita, sebab saya nak jumpa, nak tengok dia, nak tengok cara dia. Memang saya pergi tuan-tuan, kopiah saya buang. Kan? First time kita buang kopiah ni, pergi sungguh. Kan? Pakai t-shirt ni, pakai rok sikit ni. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, saya bawa, kononnya nak berubek. Nak tahu ni, nak baca betul ni. Lalu bila saya masuk dalam rumah dia, ada pondok khas dia.
Pondok khas ni banyak gantung gambar. Pondok khas ni tu Tompek dia berubek tu gantung gambar ni bukan main banyak. Gambar yang sedang digantung, gambar orang. Lalu masa saya pergi dengan kawan ni ada lagi 3-4 orang. Salah seorang tu saya tanya daripada Kulai. Daripada Kulai datang nak berubek. Saya kata nak berubek apa? Dia kata saya nak konorkan jiran sebelah saya tu. Daripada Kulai tu. Lalu tuan-tuan sekalian, saya pun tengok banyak gambar. Saya panggil, saya tanya dia, banyak gambar tu. Ni gambar semua orang minta tolong. Kita tolonglah, dia kata. Tuhan izin kita tolong ni, dia kata. Gorang botol kita dengar kan. Jadi apa yang dikatakan tu memang betul. Kalau orang pergi jumpa dia nak bagi orang ni sakit, nak bagi orang ni mati dengan tempoh-tempoh tertentu, memang apa yang dia buat itu Allah Ta'ala izin mati orang tu. Dengan tempoh-tempoh tertentu, dengan gambar yang dia buat ni sekalian, dengan tempoh masa-masa tertentu, kalau dia nak orang tu gila, sampai tempoh tu memang Allah Ta'ala izin, memang gila orang tu. Ni bomoh siam yang duk ada kek Jolabu. Tuan-tuan jangan pergi pula ni. Saya cuma cerita ni, jangan pergi. Maka tuan-tuan sekalian, dia ceritalah dengan saya sembang dengan dia. Sampai sembang sebab dia kena dengan dia, orang kampung dia. Dia kena sembang dengan dia. Setiap hari Khamis malam Jumaat dia akan turun ke KL untuk nak tanam susuk kepada artis-artis. Dia siap sebut beberapa orang artis dekat saya, tuan-tuan. Artis-artis perempuan dan artis-artis laki-laki. Ada yang tanam susuk suara, ada yang tanam susuk emas untuk nak nampak cantik. Dia siap sebut, tuan-tuan, artis-artis yang ditanam susuk. Maka saya tahu siapa artisnya ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak? Tak payahlah kot. Takat kita nak sembang-sembang masa makan boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi saya tahu siapa artis sebab dia yang cakap. Saya kata berapa ramai dah tuk tanam susuk, sebab dia tanam susuk tu tak mahal. Seorang ni satu susuk yang dia tanam pengoreh cuma 300. Satu malam, tuan-tuan, dia boleh tanam susuk tu 10 orang, 3,000 satu malam. Dia datang ke KL. Datang diambil, balik dihantar. Ada orang yang macam tu. Maka tuan-tuan, satu malam dia boleh 3,000 untuk nak beri cantik orang, untuk nak elokkan orang, untuk nak buat macam-macam ke orang. Satu malam dia boleh 3,000. Nak cerita? Maka saya betul-betul nakkan confirmation ke dia. Saya kata tu, siapa antara artis-artis yang atuk tanamkan susuk ni? Kita ni menyamar macam kita, macam dia jugalah. Kan? Dia cerita A to Z. Artis ni, artis ni, artis ni, dia sebut nama. Kawan saya pun dengar. Saya kata, ya Allah, ini selama ni. Ada orang yang dia nak hidupkan diri dalam bidang lakonan, dia pergi jumpa orang turun sekalian dan dia ni banyak job dalam lakonan. Dia naik. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi makna kata setiap perbuatan hari ini yang kononnya dia boleh cakap, oh, alhamdulillah saya ni ada job, saya ni boleh menyanyi lagi, saya boleh buat album. Cakap alhamdulillah sekalian. Alhamdulillah yang Allah Ta'ala tak suka orang ni bila dia bercakap nama Allah, dia tu dalam kejahatan. Nampak tu macam sufi. Nampak. Kan sekarang ni ada program yang baru pula, tuan-tuan. Apa nama ni yang dibangkitkan balik. Sebelum ni ada apa nama yang apa orang tua kilauan mas. Yang kecil idola kecil. Yang anak muda Akademi Fantasia. Yang paling baru ni apa, tuan-tuan? Yang paling baru ni Gegar Vaganza. Tuan-tuan macam tak tahu ya? Kan? Yang paling baru. Maka sekalian, apa yang ditemu ramah ni artis yang lama yang dihidupkan semula ni karier dia tu. Dia sendiri nak menghidupkan karier dia tu dan dihidupkan pula dengan sokongan, dengan dibuat program dia. Maka baru semalam, tuan-tuan, dalam radio Sinar yang saya dengar ketika memandu ni.
Seorang artis ni sebut berkali-kali, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya ni walaupun dah umur sekian, dah grup-grup hampir kepada veteran ni, masih lagi diterima suara, masih lagi masyarakat nak sebut alhamdulillah, sebut syukur kepada Allah ni beberapa kali. Kita kata ya Allah, tuan-tuan. Siapa ni? Orang perempuan. Seronok dengan dia seumur macam tu, dia menghidupkan balik sesuatu yang orang lalai kepada Allah. Dia seronok. Patut ni dia cuba nak menolak semua ni dengan keyakinan beragama. Dia tolak. Aku ni makin tua lah. Bila makin tua ni, apa yang makin dokek? Kematian. Aku ni makin tua, Quran tak khatam lagi ni. Aku ni makin tua, ilmu tak tahu mana. Duk atur masjid-masjid, duk atur surau-surau sepatutnya. Duduk mana? Duduk area KL, duduk area Selangor ni, yang mana masjid dan surau ni hidup. Patut dia hidupkan hati dia ke arah tu. Tapi dia seronok dapat menghidupkan semula yang dia dah 20 tahun tak nyanyi, tuan-tuan. Dipanggil semula untuk rakam album, dipanggil semula untuk nyanyi. Dia bangga dengan tu. Cakap kalimah alhamdulillah ni berkali-kali macam ahli sufi. Ini kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kita takut, tuan-tuan, dengan apa yang sedang berlaku. Kita cukup takut hari ini. Sebab datangkan kebimbangan kita ni dengan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kata Sayyidina Ali, ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Banyak tertawa yang melalaikan sampai berkarat hati, wal iyazubillah. Dan kata Sayyidina Ali lagi, ada yang murah senyum namun hatinya mengumpat. Ada yang orang kita tengok senyum mudah, tuan, lopeh kat kita. Lopeh yang senyum dengan kita, ada perkataan daripada dia yang tak elok tentang kita. Ada tak? Ramai. Faham, tuan-tuan? Jangan jadi yang menyebab tergilis iman kita, kata Sayyidina Ali. Ada yang berlisan bijak namun tidak memberi tauladan, katanya. Ada yang lisan ni perkataan cantik tapi dia tak boleh dijadikan contoh. Ada yang penzina tapi tampil menjadi orang yang berbentuk kebaikan, ahli maksiat, ahli zina. Nampak ni elok, kan? Tapi dia ahli zina. Ada yang ada punya ilmu tetapi tidak memahami akan ilmunya, wal iyazubillah. Kita nampak dia dari sudut mengaji, alhamdulillah, macam faham, tuan-tuan. Kan dia ngangguk ni ada 3. Satu ngangguk faham, yang kedua ngangguk geram, yang ketiga ngangguk lolap. Ngangguk tidur. Dia ada 3, tuan-tuan. Ngangguk faham, alhamdulillah. Ngangguk geram ni nanti kau ustaz. Nanti kau. Atau ngangguk geram. Yang ketiga ngangguk tidur. Jadi ngangguk faham dengan ngangguk lolap tu tak apa. Ngangguk geram jangan sekali-kali. Jadi itu sebab ilmu ni kita biar faham, kita ngangguk tu ngangguk faham, begitu. Dan kemudian kata Sayyidina Ali lagi, ada yang pintar tetapi dilihat seperti bodoh. Cerdik tapi kita tak cakap dia ni orang cerdik, dia ni orang bodoh. Ada yang bodoh tetapi tidak tahu yang dia tu bodoh, kata Sayyidina Ali. Ada yang bodoh tapi dia tak tahu dia bodoh, kan? Dan kemudian kata Sayyidina Ali yang terakhir, ada yang beragama tetapi tidak berakhlak, wal iyazubillah. Ramai orang yang beragama tetapi tidak berakhlak. Maka itu, tuan-tuan sekalian, beberapa perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali yang boleh menggilis keimanan kita. Sebab kita minta perlindungan dengan Allah supaya terpelihara daripada tercabut iman kita ni, wal iyazubillah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan ada manfaat yang baik itu daripada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمر وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكرك منتفئين ولكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا وسلم أرواحنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, saya menjemput tuan-tuan